Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tokoh tamadun. Sebelum itu, saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Senyum manis nampak lawa. Nama saya Fadwa. Sungguh terkenal seluruh wilayah. Pembentang kedua adalah Hidayah. Baik hati serta pemurah, itulah dia si Samira. Hebat berkata, pantang menyerah. Siapa lagi kalau bukan Hazirah? Putih melati, merah delima. Amirah adalah pembentang kelima. Terbang tinggi bagaikan merpati. Pembentang seterusnya ialah Izzati. Bukan berasal dari Kedah. Yang terakhir adalah Raudah. Baiklah, bagi tamadun Islam, kumpulan saya memilih Ibnu Khaldun sebagai tokoh yang paling unggul. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang beliau. Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nama Khaldun berasal daripada keturunan Khalid bin Uthman, iaitu seorang tentera Yaman yang pernah bergabung dengan tentera Andalusia. Semasa di Andalusia, nama Khalid telah bertukar kepada Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijri dan telah meninggal dunia di Kahirah, Mesir pada tahun 808 Hijri. Ayah Ibnu Khaldun merupakan seorang ahli ulama, ahli bahasa dan seorang pemerintah tentera. Jadi tidak hairanlah mengapa Ibnu Khaldun sangat hebat dalam pemerintahan. Beliau berketurunan Arab dari Yaman yang telah berhijrah ke Andalus. Kemudian beliau telah berpindah ke beberapa tempat iaitu di Algeria, Fez, Granada, Bogi dan Mesir. Hal ini kerana pada masa itu Tunisia telah dilanda wabak taun. Baiklah, seterusnya kita lihat pula sumbangan-sumbangan Ibnu Khaldun. Dalam bidang sains dan politik, Ibnu Khaldun pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan di Andalus. Beliau juga pernah menjadi setiausaha negara di istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Anan. Ibnu Khaldun pernah menjadi anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fez Maghribi. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun juga pernah menjadi ketua hakim iaitu Qadi Al-Qudah, dan jawatan-jawatan tersebut telah memberi peluang untuk Ibnu Khaldun berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan. Seterusnya, kita lihat pula sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran Islam. Ibnu Khaldun telah berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Beliau juga telah memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Ibnu Khaldun berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan rohani dan jasmani. Para sarjana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan. Pemikiran beliau yang sering dijadikan wacana, tema-tema seminar, bengkel, persidangan ilmiah, judul-judul buku dan tesis banyak berada di peringkat pengajian tinggi. Baiklah, seterusnya kita melihat pula sumbangan Ibnu Khaldun yang paling terkenal. Ibnu Khaldun pernah menghasilkan sebuah karya agung yang bertajuk Al-Muqaddimah. Mengikut Bill Lewis, buku ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi, sains kebudayaan dan yang paling penting, buku ini dapat membantu ahli sejarah dalam menghasilkan sebuah kajian yang berilmiah dan benar. Buku Al-Muqaddimah ini terbahagi kepada 6 bab. Bab yang pertama, ia menceritakan tentang masyarakat dan pertumbuhan manusia. Yang kedua, ia mengenai kehidupan masyarakat badui dan primitif. Yang ketiga,
Ibnu Khaldun menceritakan tentang pemerintahan negara. Yang keempat iaitu ia menceritakan tentang perkembangan dan perbezaan kota-kota. Yang kelima, ekonomi penduduk setempat. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun telah menceritakan tentang cara mempelajari ilmu pengetahuan dan pendidikan. Isi kandungan buku Al-Muqaddimah ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian asasi dan tidak asasi. Bahagian asasi, Ibnu Khaldun telah menceritakan tentang disiplin falsafah, sejarah dan sains sosial. Untuk bahagian tidak asasi pula, ia menceritakan tentang geografi, kebudayaan, politik, agama, peradaban dan ilmu pengetahuan. Muqaddimah ialah sumbangan yang paling agung dalam bidang persejarah dan ia merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini ialah merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami pola perubahan yang telah berlaku kepada organisasi politik dan sosial manusia. Baiklah, seterusnya kita lihat sumbangan Ibnu Khaldun sebagai pengasas falsafah sejarah. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan-perubahan yang telah berlaku pada sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi, perasaan setia kawan dan pemberontakan. Hal ini telah mengakibatkan terbentuknya kerajaan, negara dan rakyat. Perkara ini juga telah menjadikan kegiatan dan pekerjaan manusia semakin pesat. Pelbagai aspek ilmu dan pengetahuan telah diberikan oleh Ibnu Khaldun. Secara ringkasnya, daripada definisi ini, sejarah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang mempunyai kesamaan realiti yang ada hubung kaitnya antara satu sama lain. Ibnu Khaldun telah menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Contohnya, apabila kita mengkaji sesuatu peristiwa kebangkitan dan kejatuhan sesebuah kerajaan, seseorang individu perlu memastikan penglibatan, sebab dan akibat kejadian itu berlaku. Keadaan ini menunjukkan hubungan secara langsung antara sebab dan akibat. Menurut beliau, manusia sendiri yang menentukan sejarahnya, kecuali mereka yang melanggar hukum Allah, sama ada hukum tersurat dalam wahyu atau tersirat dalam hukum alam, akan ditentukan oleh Allah. Ibnu Khaldun berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kaya ukur fakta sejarah tanpa begitu fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Antara 4 perkara yang perlu dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah ialah membandingkan peristiwa berdasarkan sebab dan musabah. Seterusnya, mengkaji peristiwa yang lalu, mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar, dan yang terakhir adalah meneliti kedudukan ekonomi sesuatu tempat. Seterusnya, mari kita lihat pula sumbangan Ibnu Khaldun dalam ekonomi Islam. Ibnu Khaldun juga dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya dalam menghasilkan teori-teori ekonomi yang logik dan realistik. Teori yang dikemukakan jauh lebih terdahulu daripada teori ekonomi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi barat. Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerjasama dan kesederhanaan. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Ibnu Khaldun melihat manusia memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini.
Beliau juga telah mengemukakan teori bahawa ekonomi yang sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia. Faktor buruh masih dianggap faktor yang terpenting dalam proses pengeluaran. Ibn Khaldun juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barangan yang tetap amat diperlukan. Hal ini untuk mengawal tahap produktiviti sesuatu barang. Khaldun merupakan penggiat budaya dan kesusastraan Arab. Pengajian kesusastraannya dengan Syekh Muhammad Bahir di Tunisia dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin bagi menajamkan kemahirannya dalam bersyair. Ibn Khaldun juga banyak menghasilkan syair semenjak dari kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibn Khaldun dalam bidang syair ini jelas dalam karyanya Al-Muqaddimah apabila beliau membahaskan tentang syair Arab. Terima kasih Saudari Fadwa. Baiklah, tokoh seterusnya yang kita akan pelajari ialah Al-Khawarizmi yang juga dikenali sebagai Bapa Algebra. Nama sebenar Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Khawarizmi, 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 Al-Kharizmi, Algoritmi, Algorismi, dan beberapa cara ejaan lagi. Gelaran Al-Khawarizmi diberi kepada beliau sempena tempat kelahirannya di Khawarizmi yang terletak di selatan Laut Aral. Beliau lahir di sebuah tempat bernama Khat, iaitu sebahagian daripada daerah Al-Khawarizmi. Namun demikian, ada catatan yang mengatakan bahawa Khat kini telah lenyap akibat ditenggelami pasir. Tarikh lahir dan kematian beliau tidak diketahui dengan tepat, tetapi beliau dikatakan hidup antara tahun 790 hingga 840 Masihi. Namun demikian, ada sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa beliau lahir pada tahun 780 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 850 Masihi. Al-Khawarizmi merupakan seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan juga kimia. Semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada 813 hingga 833 Masihi di Baghdad, Al-Khawarizmi telah memberikan sumbangannya yang cukup besar sehingga beliau dinobatkan sebagai ahli falak diraja. Beliau juga lebih dikenali sebagai seorang ahli sains Islam terulung dalam bidang matematik, astronomi, dan juga geografi. Berikut merupakan antara karya yang disumbangkan oleh Al-Khawarizmi sepanjang hidupnya, iaitu Mafati Al-Ulum, Al-Muqtasar fi Hijab Al-Jabar wa Al-Muqabbalah, Kitab Surat Al-Ad, dan juga Al-Jabar wa Al-Muqabbalah. Baiklah, terdapat 3 cabang aspek sumbangan Al-Khawarizmi yang dapat kita lihat, iaitu dari bidang matematik, astronomi, dan juga geografi. Baiklah, pertama sekali kita lihat sumbangan Al-Khawarizmi dari bidang matematik. Beliau mempunyai kepakaran dalam ilmu matematik dan diiktiraf oleh pemerintahan Abbasiyah seperti Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Harun Al-Rashid. Beliau telah dilantik sebagai pakar matematik dan ahli Akademi Matematik di Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun Al-Rashid. Beliau juga dilantik sebagai pengarah arsip buku di perpustakaan istana oleh Khalifah Al-Ma'mun dan bertindak mengemaskinikan sistem perpustakaan dengan menambah indeks buku-buku di perpustakaan, mengetuai serta mengawasi kerja penterjemahan buku-buku matematik dalam bahasa Yunani. Beliau turut dilantik sebagai pakar astronomi dan bertugas di Balai Cerap di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun. Sumbangan terbesar beliau dalam bidang matematik ialah memperkenalkan sistem angka atau nombor yang digunakan sehingga kini, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, dan 9. Angka-angka ini menggunakan simbol-simbol tertentu dan mewakili nilai-nilai tertentu seperti yang digunakan oleh penduduk Timur Arab. Pada zaman pertengahan, orang Eropah mengenalinya sebagai angka Muslim atau Arabic numeral. Sistem angka Muslim ini ialah sejenis sistem angka yang bersandarkan kepada kedudukan dan bersimbol sifar. Pada dasarnya, sistem angka Muslim ini berasal daripada sistem angka Hindu. Namun, sistem angka Hindu yang primitif ini kemudiannya telah diubah dan diberi taraf baru oleh Al-Khawarizmi seperti menambahkan angka sifar, iaitu kosong. Seterusnya, Al-Khawarizmi merupakan orang pertama memperkenalkan angka sifar dan perpuluhan dalam ilmu matematik. Penggunaan angka inilah akan terbitnya nombor yang mencapai infinity. Hasilnya, ilmu matematik semakin berkembang meliputi operasi kuasa, log, kosinus, dan sebagainya. Selain itu, Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa aljabar atau algebra setelah memperkenalkan jurusan aritmetik dengan penggunaan simbol yang mewakili nombor dan nilai, iaitu pemboleh ubah. Ilmu matematik ini diberi nama Al-Jabar sempena nama buku karangan beliau yang bertajuk Al-Jabar wa Al-Muqabbalah, Calculation by Symbols, yang ditulis pada 820 Masihi. Buku kaedah aritmetik Al-Jabar ini telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan telah menjadi rujukan di universiti-universiti di Eropah pada abad ke-12 Masihi hingga ke-13 Masihi. Hasilnya, banyak masalah pengiraan yang dihadapi oleh masyarakat Islam dapat diatasi. Sebagai contoh, masalah hukum syariah seperti faraid, perniagaan, pembahagian tanah, dan sebagainya. Dan terakhir, beliau berjaya mencipta ilmu baharu yang belum pernah dicipta oleh pakar-pakar matematik sebelumnya, seperti istilah-istilah baharu dalam ilmu aritmetik. Antaranya ialah istilah pemboleh ubah kuasa 2, pemboleh ubah, dan pemalar yang digunakan sehingga kini. Seterusnya, kita lihat sumbangan Al-Khawarizmi dari bidang astronomi. Selain daripada bidang matematik, Al-Khawarizmi juga mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan dalam bidang sains astronomi, iaitu bidang kaji bintang atau ilmu falak. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu al-falak atau pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Bidang astronomi juga membuatkan Al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad, Al-Khawarizmi telah dinobatkan sebagai ahli falak diraja kerana berjasa dalam bidang falak ketika itu, seperti mana yang saya sebut sebelumnya. Oleh itu, dalam bidang astronomi ini kita dapat lihat Al-Khawarizmi menjadi tokoh pertama yang menyediakan takwim Islam yang bertajuk Zij al-Sindin yang berdasarkan astronomi India, dan terdapat jadual kedudukan matahari, bulan, bintang dan planet-planet di dalam buku itu. Selain itu, beliau juga telah mengkaji pelbagai kajian dari aspek astronomi dari sudut gerhana sehingga ke fasa-fasa bulan. Selain itu juga, beliau juga telah menghitung isi padu dan ukur lilit bumi, mencipta alat penentu kedudukan bintang, sukatan masa, dan jam matahari. Seterusnya, beliau juga telah menulis sekurang-kurangnya 2 zij, iaitu buku atau makalah yang berkaitan dengan astronomi sehingga bertugas di perpustakaan istana. Makalah pertama iaitu Kitab Al-Rukmat mengenai alat yang ditemui dapat menunjukkan waktu dengan bayangan matahari, iaitu jam matahari. Alat ini diperbuat daripada batu marmar rukhamat yang digunakan untuk mengenal pasti waktu solat. Manakala makalah kedua pula mengenai sejenis alat ukuran astronomi yang dipanggil sebagai astrolab. Terakhir, bidang astronomi sangat berkaitan dengan pengiraan. Oleh itu, ilmu aljabar yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi sangat berguna. Sebagai contoh, alat pelayaran iaitu kuadran dan astrolab. Kuadran digunakan untuk menyukat sudut dan altitude ketika berlayar, manakala astrolab pula digunakan untuk mengukur waktu, ketinggian gunung dan juga kedalaman perigi.
Terakhir, kita akan lihat sumbangan Al-Khawarizmi dari bidang geografi. Seperti yang kita ketahui, Al-Khawarizmi turut menyumbangkan dalam ilmu geografi. Beliau tidak hanya menyemak pandangan Ptolemy mengenai geografi, tetapi juga membetulkannya termasuk dalam melakar peta dunia. Al-Khawarizmi merupakan saintis pertama yang melakar peta dunia pada tahun 830 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Seterusnya, Al-Khawarizmi juga menghasilkan beberapa kertas kerja tentang ilmu geografi dan menghasilkan tulisan yang bertajuk Kitab Surat Al-Ard, The Image of Earth, iaitu buku tentang rupa muka bumi. Kitab ini adalah rujukan dan versi pembetulan kertas kerja Ptolemy tentang geografi. Kitab ini dihasilkan semasa menjalankan tugas untuk mengetahui kedudukan bumi dan keluasannya, mengukur garis latitud dan longitud secara lebih tepat semasa bertugas di Balai Cerap di Baghdad. Beliau telah mengemukakan beberapa koordinat tempat di Laut Mediterranean, Asia, dan Afrika berdasarkan buku yang ditulis oleh Ptolemy. Kitab ini lengkap dengan carta-carta astronomi yang melakarkan pergerakan bintang di langit. Kitab ini juga menerangkan dan membuktikan pandangan sarjana Yunani Ptolemy tentang jarak antara negara-negara. Baiklah, berikut merupakan antara gambar-gambar yang berkaitan dengan sumbangan Al-Khawarizmi seperti sistem angka, kedudukan bayangan matahari, kedudukan planet, Kitab Surat Al-Ard, The Image of Earth, peta dunia, dan juga astrolab. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, ingin saya berkongsi bahawa pengaruh Al-Khawarizmi dalam perkembangan ilmu sains, khususnya matematik, astronomi, dan geografi kini menjadi lakaran sejarah. Buku-bukunya turut menjadi buku teks di beberapa universiti sehingga kurun ke-16. Al-Khawarizmi patut disanjungi kerana beliau adalah seorang sarjana Islam yang sangat pintar. Menurut Whitman, Al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang pakar dalam bidang sains. Maka, terbuktilah bahawa Al-Khawarizmi mempunyai sifat kepribadian yang tinggi dan sekaligus disanjungi oleh orang Islam. Oleh itu, wajarlah jasa Al-Khawarizmi akan dikenal sampai bila-bila oleh seluruh masyarakat dunia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Samira Sakina. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Hidayah. Baiklah, kita teruskan pula dengan tamadun Melayu. Salah satu tokoh pada tamadun Melayu iaitu Raja Ali Haji, pujangga Melayu Bugis. Nama penuh beliau ialah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad dan kadang-kala dikenali sebagai Engku Haji Tua. Beliau berketurunan Daeng Bugis dan dibesarkan dalam kalangan bangsawan. Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat Riau pada tahun 1809. Raja Ali Haji sempat berguru dengan Said Abdul Rahman Al-Masri dalam bidang ilmu falak. Selain itu, beliau juga banyak menimba pengalaman dan pengetahuan daripada para sarjana kebudayaan Belanda seperti Tirode dan Van der Waal yang merupakan sahabatnya. Ketika beliau berumur 11 tahun, Raja Ali Haji menunaikan fardu haji bersama bapanya, Raja Ahmad, dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Setelah pulang ke Riau, beliau menjadi penasihat Yang Tuan Muda Riau dalam bidang agama dan undang-undang. Ketika itu, Pulau Penyengat menjadi pusat kebudayaan Melayu dan pusat tumpuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Islam. Beliau memiliki pengetahuan yang tinggi dalam bidang bahasa Melayu, bahasa Arab serta alim dalam al-hewal agama Islam. Peranan dan sumbangan Raja Ali Haji. Dalam bidang agama, beliau menjadi guru kepada Yang Tuan Muda Riau selain mengajarkan agama Islam kepada pembesar dan rakyat jelata. Beliau juga turut menghasilkan karya-karya berteraskan Islam seperti Gurindam 12, Syair Abdul Muluk, Syair Suluh Pegawai dan Syair Sinar Gemalam Mustika Alam. Dalam bidang sejarah, Raja Ali Haji menghasilkan 2 buah kitab sastra sejarah yang penting terutamanya bagi keturunan Raja-Raja Bugis, iaitu Tufat Al-Nafis pada tahun 1865 Masihi dan Kitab Salasila Melayu dan Bugis pada tahun 1860 Masihi. Beliau berusaha membuat catatan sejarah yang lengkap tentang keturunan Raja-Raja Melayu dan juga
keturunan raja-raja Melayu dan Bugis dalam bentuk penulisan kreatif yang terakam dalam karya tersebut. Pertama kalinya beliau menggarap penulisan secara lebih realistik sekaligus mengurangkan unsur-unsur mitos, dongeng dan khayalan dalam penghasilan karya. Dalam bidang bahasa, beliau merupakan orang pertama yang menulis tentang tata bahasa Melayu dalam Bustanul Katibin pada tahun 1850 Masihi dan cuba menyusun sebuah kamus Melayu melalui Kitab Pengetahuan Bahasa pada tahun 1858 Masihi. Si Hoykas dan Winstead bersependapat menyatakan bahawa sesudah sejarah Melayu, Tuhfatul Nafis dipandang sebagai sumber terpenting dalam pensejarahan Melayu. Walaupun terdapat pembaharuan-pembaharuan dalam hasil karangan beliau, Raja Ali Haji tetap dianggap sebagai pengarang klasik. Beliau bergaul dengan sarjana-sarjana dan pembesar-pembesar barat, tetapi pengaruh mereka tidaklah besar. Raja Ali Haji dapat menghargai nilai-nilai peradaban barat, namun demikian beliau menganggap nilai-nilai barat tidak sesuai dengan masyarakat Melayu. Pujangga ulung ini tetap berdiri teguh dalam lingkungan kebudayaan Melayu dan dengan keras mempertahankan nilai-nilainya. Itu sahaja daripada saya. Hebat berkata, pantang menyerah. Siapa lagi kalau bukan Hazira? Saya serahkan pembentangan ini kepada Saudari Hazira. Terima kasih kepada Saudari Sakinah atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazira binti Husin. Jadi, saya pula akan menerangkan tentang tokoh yang kedua dalam tamadun Melayu. Namanya yang tidak asing lagi sebagai karya agung Melayu pada masa dahulu, tidak lain dan tidak bukan iaitu Hamzah Fansuri. Siapakah Hamzah Fansuri? Nama sebenar Hamzah Fansuri ialah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri merupakan seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan dan budayawan terkemuka yang hidup di antara tahun 1589 sehingga tahun 1650. Kemasyhurannya dalam kalangan ulama dan sarjana Islam di Nusantara sudah tidak asing lagi. Untuk pengetahuan semua, beliau hidup pada era zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1589 sehingga 1604 Hijrah. Sebenarnya, nama Fansur yang terletak di belakang nama beliau merupakan nama gelaran beliau berdasarkan tempat asalnya iaitu Fansur, Indonesia. Fansur merupakan sebuah perkampungan beliau di antara gosong telaga iaitu di Aceh Selatan dengan kota Singkil di Indonesia. Bagi orang Arab pula, Fansur merupakan gelaran kepada sebuah tempat yang bernama Barus iaitu sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang berfungsi sebagai pelabuhan dan juga menjadi tempat pendidikan Islam yang melahirkan ramai ulama terkenal. Syekh Hamzah Fansuri lahir pada tahun 1550 dan meninggal dunia pada tahun 1600 Masihi. Beliau berperanan besar dalam kesusasteraan Islam sebagai penulis kitab-kitab tasawuf dan karya Islam lain sehinggakan Syekh Naqib Al-Attas mengatakan beliau sebagai pelopor sastra Melayu moden. Selain itu, beliau terkenal juga sebagai penyair sufi sehingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusasteraan Melayu dan Indonesia. Hamzah Fansuri juga pernah menjadi penasihat Sultan Aceh dan banyak membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Namanya terus tercatat sebagai tokoh besar dalam perkembangan Islam di Nusantara semasa abadnya sehingga ke hari ini. Baiklah, mari kita sama-sama lihat kronologi penggambaraan Hamzah Fansuri. Ibu bapa Hamzah Fansuri meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil. Suasana dan keadaan ini telah mendorong beliau untuk memencilkan diri dan mengembara dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Penggembaraannya serata dunia bukan untuk mencari ilmu dan pengalaman hidup, malah berusaha untuk mencari bukti kewujudan Tuhan. Beliau telah mengembara ke seluruh pelosok dunia seperti Jawa, Tanah Melayu, India, Parsi dan juga tanah Arab. Sekembalinya ke Barus, beliau telah menjadi guru agama di Aceh
semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah iaitu Sultan Aceh. Salah seorang pelajar beliau yang terkenal iaitu Syamsuddin Al-Sumatrani yang berperanan besar dalam bidang politik sebagai politikus dan juga negarawan terulung. Sebelum saya menjelaskan lebih terperinci mengenai Hamzah Fansuri, mari kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan tentang fakta tambahan mengenai gambar beliau. Untuk pengetahuan kalian semua, gambar yang kita dapat lihat sekarang sebenarnya bukanlah gambar realiti beliau, tetapi gambar yang dilihat sekarang hanyalah gambar imajinasi yang telah digambarkan rupa parasnya kerana seperti sedia maklum, pada zaman beliau tidak ada sebarang teknologi kamera. Walaupun gambar beliau merupakan gambar imajinasi, tetapi ia terus tersebar luas di semua media cetak sehingga hari ini. Sebenarnya, gambar yang diimajinasi dan dirupaparaskan bukan hanya sahaja terjadi pada Hamzah Fansuri, tetapi turut terjadi pada ulama-ulama lain termasuk Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Nuruddin Al-Raniri, Wali Sembilan dan lain-lain. Apakah kaitan Hamzah Fansuri dengan aliran Wahdatul Wujud? Sebenarnya, Hamzah Fansuri dikesan menganut fahaman tasawuf yang terkenal dengan nama Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud merupakan satu aliran yang menganggap alam semesta ini adalah sebahagian daripada Tuhan dan alam ini adalah manifestasi daripada kewujudan Tuhan yang mutlak. Fahaman ini telah tersebar luas di Timur Tengah terutama di Iraq dan juga Parsi. Manakala di Nusantara pula, fahaman ini disebarkan oleh Hamzah Fansuri dan pelajarnya Syamsuddin Al-Sumatrani. Hamzah Fansuri telah menemui fahaman ini sewaktu mengembara ke Mekah, Madinah dan juga Baghdad. Fahaman Wahdatul Wujud ini ditentang habis-habisan oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri sehingga kerajaan Aceh ketika itu bertindak membakar kitab-kitab beliau. Walaupun kitab-kitabnya banyak musnah, namun ajaran Wahdatul Wujud ini tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Baiklah, kita teruskan pula dengan karya-karya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri telah menghasilkan karya yang begitu banyak. Karya-karya beliau digubah dalam bentuk puisi dan prosa yang menyorot persoalan keagamaan dan juga falsafah. Seperti saya terangkan sebelum ini, karya-karyanya banyak dibinasakan dan pada waktu itu cuma sedikit karyanya yang dapat diselamatkan. Antara syair beliau yang sampai kepada kita pada hari ini ialah seperti syair burung pingai, syair perahu, syair dagang, syair ikan tongkol, syair sidang fakir, syair punguk dan juga rubai Hamzah Al-Fansuri. Ketokohan Hamzah Fansuri bukan sahaja terletak kepada keterampilannya mencipta syair berunsur mistik, tetapi juga sebagai penulis prosa dan buku agama. Karyanya mengupas persoalan keagamaan, khususnya bidang tasawuf mantik, ilmu fiqah dan sebagainya yang memancarkan fahaman Wahdatul Wujud yang diyakininya. Antara hasil karangannya pula yang membentuk kitab ilmiah seperti yang pertama, Syarab Al-Ashikin yang bermaksud minuman orang yang berahi. Manakala yang kedua, Asrar Al-Arifin Bayan Ibnu Al-Suluk wa Al-Tauhid yang bermaksud rahsia orang yang bijaksana. Yang ketiga ialah Al-Muntahi dan yang keempat ialah Zinat Al-Muwahhidin yang bermaksud perhiasan sekalian orang yang mengesahkan. Hamzah Fansuri seorang yang berpengetahuan tinggi dan menguasai bahasa Arab dan juga Parsi. Hamzah Fansuri banyak menulis karyanya dalam bahasa Melayu dengan memasukkan kata-kata Arab untuk memperkayakan pembendaharaan bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung memudahkan golongan yang tidak mengetahui bahasa Arab dapat memahami karyanya yang mengajak manusia berfikir secara serius tentang ilmu ketuhanan. Ini merupakan contoh syair karya Hamzah Fansuri. Syair perahu ini telah menjadi karya yang paling mendapat sebutan orang ramai pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan
Hamzah Fansuri mengetengahkan penggunaan bahasa yang indah dan perumpamaan yang sederhana. Syair ini terus digunakan sehingga kini oleh ibu bapa untuk menasihati anaknya agar mentaati ajaran Islam. Jadi, mari kita lihat sumbangan Syekh Hamzah Al-Fansuri. Sumbangan Syekh Hamzah Al-Fansuri bukan sahaja seorang ahli sufi dan penyair terkemuka, bahkan juga merupakan seorang perintis dan pelopor dalam perkembangan kebudayaan Islam. Sumbangannya boleh dilihat dalam bidang kerohanian, keilmuan, falsafah, bahasa dan juga sastra. Beliau dikatakan seorang intelektual yang berani pada zamannya kerana kritikannya yang tajam. Beliau telah berani mengkritik perilaku politik dan moral raja, golongan bangsawan dan juga orang-orang kaya pada ketika itu. Sumbangannya dalam bidang keilmuan, beliau telah mempelopori penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang bersifat ilmiah. Sebelum karya-karyanya muncul, masyarakat Islam ketika itu mempelajari ilmu-ilmu agama, tasawuf dan sastra melalui kitab-kitabnya yang ditulis dalam bahasa Arab. Manakala, dalam bidang sastra pula, beliau telah mempelopori penulisan puisi-puisi falsafah dan mistik yang bertemakan Islam. Ketinggian falsafah yang terkandung dalam bait-bait puisinya sangat sukar ditangini oleh penyair lain yang hidup sezaman atau sesudahnya. Untuk pengetahuan semua, Hamzah Fansuri lah orang pertama yang memperkenalkan syair Melayu yang bercirikan puisi 4 baris dengan pola rima akhir A. Jika diteliti, syair beliau seolah-olah merupakan kesepaduan antara rubai Parsi dengan Bantun Melayu. Dan yang terakhir, sumbangannya dalam bidang kebahasaan pula, beliau telah mencipta syair-syair dan risalah-risalah tasawuf yang sangat besar jasanya dalam proses Islamisasi bahasa Melayu. Syair-syairnya tidak hanya memperkaya perbendaharaan kata bahasa Melayu tetapi turut menggabungkan konsep-konsep Islam dalam pelbagai bidang kehidupan. Kesannya, satu dimensi baharu untuk memahami kehidupan dan keindahan telah diperkenalkannya. Melalui hasil tulisannya, beliau telah memberi penjelasan sebab manusia harus mencari Tuhan dan memberi garis petunjuk untuk mencari Tuhan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hazirah atas pembentangan sebentar tadi. Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya bagi tamadun India, iaitu tokoh yang pertama iaitu Shah Jahan. Baiklah, jika kita lihat di sini, nama sebenar beliau ialah Shahabuddin Muhammad Shah Jahan. Gelaran penuh bagi Shah Jahan ialah Al-Sultan Al-Azam Wal-Haqqan Al-Mukarram. Beliau juga dikenali sebagai Shah Jahan yang bermaksud pemerintah dunia dalam bahasa Parsi. Pada tahun 1607 Masihi, beliau telah berkahwin dengan Arjuman Banu Begum, iaitu cucu kepada seorang bangsawan Parsi yang berusia 14 tahun ketika itu. Selepas perkahwinan itu, Shah Jahan memberikan gelaran Mumtaz Mahal, iaitu mutiara istana kepada isterinya. Hasil perkahwinan mereka telah mempunyai seramai 14 orang cahaya mata. Namun begitu, Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal telah meninggal ketika bersalin anak yang ke-14 pada tahun 1631 Masihi. Shah Jahan merupakan pemerintah kelima di India selepas Babur, Humayun, Akbar iaitu datuk beliau dan Jahangir iaitu bapa beliau.
Semasa muda, beliau menjadi budak kesukaan datuknya iaitu Akbar yang Agung. Oleh itu, Shah Jahan juga turut dikenali sebagai Shah Jahan yang hebat sejak kecil. Shah Jahan menaiki takhta kerajaan Mughul selepas kemangkatan ayahndanya Jahangir pada 8 November 1627 Masihi sehingga 2 Ogos 1658 Masihi. Hari pertabalan beliau ialah pada 25 Januari 1628 di Agra. Zaman pemerintahan beliau dikenali sebagai zaman keagungan Empayar Mughal. Seperti Akbar, beliau juga turut berusaha meluaskan empayarnya, namun hasratnya untuk menjadi seperti datuknya tidak kesampaian. Hal ini kerana Shah Jahan telah mengalami beberapa kegagalan dalam meluaskan empayarnya, iaitu yang pertama, kemusnahan Ahmednagar iaitu pada tahun 1636 Masihi, kehilangan wilayah Kandahar iaitu sebuah bandar di Afghanistan kepada Empayar Parsi pada tahun 1653 Masihi, dan Perang Kedua untuk menakluki wilayah Deccan pada tahun 1655 Masihi. Pada tahun 1658 Masihi, Shah Jahan telah jatuh sakit dan pada masa inilah puteranya Aurangzeb telah merampas kuasa dan mengurungnya di bandar Agra sehingga kematiannya pada tahun 1666 Masihi. Baiklah, kita beralih pula kepada jasa atau sumbangan Shah Jahan. Shah Jahan dikenali sebagai penaung kesenian atau reka bentuk bangunan yang terkenal di dunia. Pada tempoh pemerintahannya, dikenali sebagai zaman keagungan kesenian Islam. Hal ini kerana beliau telah mendirikan banyak monumen, antaranya ialah Taj Mahal di Agra, bagi memperingati permaisurinya yang tercinta iaitu Mumtaz Mahal. Namun begitu, terdapat juga beberapa monumen lain yang turut dibinanya, iaitu Tembok Merah atau dikenali sebagai Kilah Mubarak di Agra, Delhi Tua atau dikenali sebagai Shah Jahanabad, serta istana dan masjid-masjid di Delhi dan Lahore atau kini lebih dikenali sebagai Pakistan. Taj Mahal merupakan antara monumen yang terpenting di antara monumen-monumen yang telah dibina oleh Shah Jahan. Taj Mahal terletak di tebing Sungai Jumma iaitu berhampiran Agra, India. Taj Mahal mula dibina pada tahun 1632 Masihi dan siap dibina pada tahun 1648 Masihi. Arkitek pembinaan ini telah mengambil masa selama 16 tahun untuk menyiapkan Taj Mahal dengan mengikut semua arahan daripada Shah Jahan. Pembinaan Taj Mahal bermula pada tahun 1632 iaitu pada tempoh setahun selepas kematian isterinya yang tercinta. Binaannya terdiri daripada gabungan seni bina daripada Parsi, Turki, India dan seni bina dan arkitek Islam. Arkitek utama dalam pembinaan Taj Mahal ini ialah Ustaz Ahmad Lahouri. Beliau telah mengumpulkan kira-kira 20,000 orang pekerja yang terdiri daripada tukang batu, tukang emas dan juga pengukir termasyhur di seluruh dunia. Namun, apabila Taj Mahal telah siap dibina, Shah Jahan telah menjatuhkan hukuman pancung ke atas arkiteknya iaitu Ustaz Ahmad Lahouri di samping kesemua pekerja yang terlibat dalam pembinaan bangunan tersebut dipotong tangan mereka supaya mereka tidak dapat membina bangunan lain yang dapat menandingi Taj Mahal. Taj Mahal juga dikenali sebagai satu kompleks bersepadu. Hal ini kerana di dalamnya terdapat banyak fungsi seperti makam, dewan, taman rekreasi, masjid, menara tinjau dan sebagainya. Pada tahun 1983, UNESCO telah mengisytiharkan Taj Mahal sebagai tapak warisan dunia yang perlu dilindungi
Hal ini dikatakan demikian kerana pembinaan Taj Mahal merupakan permata seni bina Islam. Sekian saja dari salah satu tokoh daripada India iaitu Shah Jahan. Terima kasih Saudari Amira. Baiklah, saya akan teruskan dengan seorang lagi tokoh daripada tamadun India iaitu Aryabhata. Aryabhata dilahirkan pada 476 sebelum Masihi dan meninggal pada 550 sebelum Masihi. Beliau merupakan ahli matematik dan juga ahli astronomi yang hebat di India pada masa tersebut. Beliau dikatakan berasal daripada Asmaka, di mana Puak Asmaka menetap di kawasan di antara Sungai Narmada dan juga Sungai Godavari di selatan Gujarat, utara kawasan Maharashtra, tengah India. Karya termasyhur Aryabhata adalah Aryabhatiya pada tahun 499 sebelum Masihi, ketika beliau berusia 23 tahun, dan Arya Siddhanta. Karyanya iaitu Aryabhatiya disebut sebagai Arya Shatas Ashta, atau secara harfiahnya dikenali sebagai 108 Aryabhata kerana terdapat 108 ayat di dalam teks. Bab-bab yang terkandung dalam karya Aryabhatiya seperti Gitikapada yang terkandung 13 ayat, yang kedua adalah Ganitapada yang terdapat 33 ayat, yang ketiga Kalakriyapada yang terkandung 25 ayat, dan terakhir sekali adalah Golapada. Yang terdapat 50 ayat. Boleh faham? InsyaAllah anda akan faham. Saya yakin itu. Anda kena faham. Dengan sumbangan Aryabhata dalam bidang matematik. Dalam bidang matematik, beliau menyumbangkan beberapa buah fikiran seperti dalam menempatkan sistem nilai dan kosong, seterusnya pi sebagai tidak rasional, seterusnya algebra, yang ketiga mensurasi dan trigonometri, dan terakhir sekali adalah persamaan tidak tetap. Baiklah, saya akan menyatakan secara serba sedikit mengenai buah fikiran Aryabhata dalam menempatkan sistem nilai dan kosong. Sistem nilai dan kosong menurut Aryabhata dikenali sebagai sistem place value yang dilihat pada abad ketiga dalam manuskrip Bakshali. Aryabhata juga menggunakan huruf abjad untuk menunjukkan angka, di mana beliau menyatakan jumlah seperti jadual sinus dalam bentuk mnemonik. Dan yang kedua adalah pi sebagai tidak rasional. Aryabhata mengatakan bahawa nisbah lilitan ke diameter adalah tepat untuk 5 angka penting. Selepas Aryabhata menterjemahkan karya-karyanya ke dalam bahasa Arab pada sekitar tahun 820 Masihi. Pendekatan ini disebut dalam buku Al-Khawarizmi mengenai Al-Jabar. Mesti anda semua pernah mendengar tentang Al-Jabar dan juga Al-Khawarizmi yang rakan saya sudah bentangkan tadi. Baiklah, seterusnya adalah mensurasi dan trigonometri. Menurut Aryabhata, mensurasi dan trigonometri dikenali sebagai kod separuh. Untuk memendekkannya, orang-orang mula memanggilnya sebagai jia. Manakala apabila karya-karya Aryabhata diambil dan diterjemah ke dalam bahasa Arab, ianya disebut sebagai jibba dan digantikan dengan jab yang bermaksud teluk. Namun pada abad ke-12, seorang ahli sifir ataupun ahli filsus daripada Jerman iaitu Gerardo Cremon
yang menterjemahkan balik daripada bahasa Arab ke bahasa Latin, yang mengatakan yang menukarkan yang menggantikan jiba dalam bahasa Arab ke sinus bahasa Latin, dan sehingga hari ini ianya masih dipanggil sinus. Boleh faham? Okey, boleh. InsyaAllah kita semua boleh. Yes. Faham tentang sumbangan Aryabhata dalam bidang matematik, kita akan teruskan dengan sumbangan Aryabhata juga dalam bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, beliau berpendapat ada memberi pandangan mengenai gerhana, tempoh sideral, heliocentrisme dan juga sistem suria. Okey, dalam gerhana, Aryabhata mengatakan bahawa bulan dan planet bersinar oleh cahaya matahari yang dipantulkan. Seterusnya, Aryabhata mengatakan bahawa gerhana dari segi bayang-bayang dilemparkan dan jatuh di bumi. Oleh sebab itu, gerhana bulan berlaku ketika bulan memasuki bayangan bumi. Okey, gerhana-gerhana yang kita lihat pada hari ini dan dulu-dulu seterusnya, Aryabhata mengatakan bahawa bayangan-bayangan gerhana dan apabila matahari menutupi bulan ataupun bumi, maka terjadilah gerhana. Okey, macam tu. Seterusnya adalah tempoh sideral. Aryabhata mengatakan jika kita mengira putaran sisi adalah sebagai 23 jam dan 56 minit dan 4.1 saat. Manakala nilai moden ialah 23 jam, 56 minit dan 4.091 saat. Begitu juga nilainya dengan sidereal year pada kalau kita lihat setiap tahun hari yang kita ada setiap tahun adalah 365 hari. Sebanyak 6 jam, 12 minit dan 30 saat adalah kesalahan 3 minit dan 20 saat sepanjang satu tahun. Menurut Aryabhata pula, di bawah heliocentrisme, Aryabhata mendakwa bahawa bumi berputar pada paksinya sendiri dan beberapa elemen moden eliptik planetnya berputar pada kelajuan yang sama dengan pergerakan bumi di sekitar matahari. Jadi, pendapat-pendapat Aryabhata menurut dalam bidang astronomi ni masih lagi diguna pakai sehingga sekarang. Kalau kita lihat adik-adik kita pada sekolah rendah dahulu, beliau banyak belajar sains dan di situlah pendapat-pendapat Aryabhata diajar oleh guru-guru mereka. Okey, saya harap anda faham tentang sumbangan saya tentang pembentangan saya mengenai Aryabhata. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Izzati untuk pembentangan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Amira. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan tokoh dalam tamadun Cina, iaitu Laksamana Cheng Ho, atau beliau dikenali sebagai Laksamana Islam Agung sepanjang zaman. Biodata bagi Laksamana Cheng Ho ialah nama sebenarnya adalah Maho atau Zheng He dan dilahirkan di perkampungan daerah Bausan, Kunyang dalam wilayah Yunan pada tahun 1371 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1433 Masihi di Kozhikode, India. Beliau adalah berketurunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan moyangnya merupakan seorang duta besar di negeri Bukhara iaitu Said Asy-Syafi'i. Ketika ini, kota Yunan menjadi pusat kekuasaan dinasti Yuan dan memusuhi dinasti Ming yang berpusat di kota Tatu. Cheng Ho merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik melalui perkahwinan dari pasangan Ma Hazi dan Wen. Keluarganya adalah beragama Islam dan berasal dari suku Hui, iaitu suku yang mirip dengan suku Han
tetapi suku Hui adalah suku yang beragama Islam. Ketika umurnya 12 tahun, Cheng Ho ditawan oleh tentera Ming dan dibawa ke Nanjing untuk dijadikan pelayan yang mengabdikan diri kepada Maharaja. Nasib Cheng Ho menyebelahinya apabila beliau hanya dijadikan sebagai pelayan kepada Zudi yang ketika itu berumur 23 tahun dan menjadi putera mahkota naga yang menguasai wilayah China Utara iaitu Kota Tatu yang kemudian diubah nama menjadi Kota Beijing. Latar belakang pelayaran Laksmana Cheng Ho pula adalah di dalam buku Zenhis Navigation Map merekodkan perjalanan Cheng Ho meretasi lautan yang mampu mengubah peta perjalanan dunia sepanjang abad ke-15. Di dalam buku ini mengandungi 24 peta perjalanan, maklumat tentang arah pelayaran, jarak di lautan dan juga pelabuhan yang disinggahinya. Tetapi, daripada semua catatan ini, hanya 2 salinan yang selamat daripada dimusnahkan ketika dinasti Qing dan kuasa dan menghancurkan segala rekod tentang kemegahan dinasti Ming. Dalam ekspedisi pelayaran ini juga direkodkan bahawa Cheng Ho dan armadanya yang besar tidak menakluk atau berperang, tetapi pelayaran ini hanyalah untuk bertujuan diplomasi sahaja. Tujuan lain ekspedisi ini hanyalah untuk mengembalikan kegemilangan kerajaan Tiongkok setelah dimusnahkan oleh dinasti Yuan yang mengawal dan memonopoli perdagangan di lautan serta memperluas pengaruh Tiongkok sehingga ke Lautan Hindi dan berharap kerajaan atau negeri lain mengakui kebesaran Maharaja Tiongkok sebagai The Son of Ivan menurut ahli sejarah terkenal iaitu Jenis Mersky. Ketika pelayaran ini, Cheng Ho lebih suka memilih jalan diplomatik daripada jalan peperangan. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama adalah Cheng Ho berusaha mendamaikan dengan jalan politik pertelagahan yang terjadi di antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Belambangan. Yang kedua pula adalah beliau membina sebuah monumen yang melambangkan 3 agama iaitu Islam, Hindu dan Buddha di Keelung. Dan yang terakhir pula adalah Cheng Ho memberikan hadiah berupa cuk mohor dinasti Ming yang diperbuat daripada perak kepada setiap pemerintah yang menyambut baik kedatangan armadanya. Tujuan ini adalah diharapkan oleh Maharaja Zudi supaya kerajaan lain menghantar utusan masing-masing ke kerajaan Tiongkok untuk menggalakkan perhubungan diplomatik yang lebih kukuh. Seterusnya, pada tarikh 12 bulan 3 pada tahun 2002 di London, dalam sebuah seminar yang dikendalikan oleh Royal Geographical Society, seorang ahli sejarah iaitu Gavin Monzies mengatakan bahawa Cheng Ho adalah orang pertama yang menemui benua Amerika pada tahun 1421 Masihi dan bukannya Christopher Columbus. Hal ini tercatat di dalam buku 1421 The Year China Discovered America. Teori ini mengejutkan dunia dan akhirnya teori ini diakui oleh sebahagian besar ahli sejarah. Pelayaran Cheng Ho juga lebih awal dilakukan iaitu berlaku 87 tahun lebih awal berbanding Christopher Columbus. Dan pelayaran Cheng Ho juga mengalahkan pelayaran Vasco da Gama yang hendak bertolak dari Portugal pada tahun 1491 Masihi dan Ferdinand Magellan yang terjadi 114 tahun setelahnya. Laksmana Cheng Ho mengusulkan cadangan kepada Maharaja Yongle untuk mengadakan perhubungan diplomatik dengan negara dan kerajaan lain di seberang lautan sana iaitu dari Asia sehingga ke Lautan Hindi. Persediaan rapi semasa pelayaran Laksmana Cheng Ho pula adalah yang pertama, beliau membina satu tangki air tawar di dalam badan kapal-kapal untuk bekalan air minum tenteranya. Serta bekalan air tersebut juga untuk memelihara ikan air tawar, haiwan ternakan seperti lembu dan ayam dan menanam sayuran serta buah-buahan sebagai bekalan makanan di lautan. Yang kedua pula adalah beliau juga membawa kayu dan layar-layar sutera tambahan sebagai persediaan stok pembaikan kapal sekira
kapalnya mengalami kerosakan dipukul badai di tengah lautan. Yang ketiga pula adalah membawa ahli falak, ahli navigasi, ahli kimia, ahli agama dan juga ahli pelbagai bidang untuk memudahkan segala urusan ketika dalam pelayaran. Dan yang terakhir pula adalah beliau juga membawa barangan dagangan yang terdiri daripada barangan kulit, mutiara, seramik, kain sutera dan sebagainya. Selain itu, dikatakan armada lautnya adalah terdiri dari 307 buah kapal perang besar dan kecil serta disertai oleh 27,000 orang anak kapal. Dicatatkan juga antara Panglima Islam yang menyertai armada Cheng Ho adalah Panglima Guan Chongli, Fei Xin, Shah Aban, Pu Heri dan Ma Huan iaitu penterjemah bahasa untuk Cheng Ho dan Hasan yang ditugaskan untuk kegiatan keagamaan ketika dalam pelayaran. Hasan juga dikatakan menjadi orang kanan Cheng Ho dalam mengendalikan hubungan diplomatik, menguruskan penguburan jenazah di lautan dan juga memimpin solat hajat ketika armada lautnya diserang badai yang besar. Seterusnya, saya tampilkan peta yang menunjukkan laluan pelayaran armada besar milik Laksamana Cheng Ho. Dan akhir sekali adalah, sebagai pengetahuan buat semua, kapal yang paling besar di dalam sejarah dunia pelayaran pada masa itu adalah kapal yang dipimpin oleh Cheng Ho iaitu kapal pusaka yang panjangnya mencapai 138 meter di mana lebarnya adalah 56 meter dan mempunyai berat sebanyak 2,500 tong dan memiliki 9 batang tiang layar. Hal ini bermakna kapal Laksamana Cheng Ho adalah 5 kali ganda lebih besar dari kapal milik Christopher Columbus iaitu Santa Maria yang panjangnya hanya mencapai 26 meter menurut ahli sejarah J.B. Mills. Jadi, ini saja daripada saya. Saya teruskan pula kepada saudari Raudah untuk pembentangan selanjutnya. Terima kasih saudari Izzati. Kalau tadi saya telah bercakap mengenai tokoh daripada Tamadun India, sekarang saya akan bercakap mengenai tokoh daripada Tamadun Cina pula, iaitu Confucius ataupun lebih dikenali sebagai Kongzi. Confucius atau Kongzi dilahirkan pada 28 hari bulan September pada tahun 551 sebelum Masihi di Zhao yang kini dikenali sebagai wilayah Shandong pada musim bunga dan musim luruh. Beliau meninggal pada tahun 479 sebelum Masihi dan merupakan seorang ahli fikir serta filsuf masyarakat yang termasyhur di China. Dia juga merupakan keturunan bangsawan di mana ayahnya merupakan magistri dan pahlawan terkenal di negara Liu. Beliau mendapat nama sebagai Confucius apabila seorang mubalik Yesus memberikan nama Latin kepada beliau yang diambil kesempurnaan namanya. Pada umur beliau 20 tahun, beliau memulakan kerja sebagai guru dan digelar sebagai Jiangshi yang bermaksud guru pertama dan juga Wanshi Shi Biao yang bermaksud model guru 10,000 tahun. Okey, dekat sini siapa yang faham? Okey, mesti faham kan? InsyaAllah akan faham. Okey, kita akan teruskan dengan sumbangan sepanjang karier ataupun sepanjang kehidupan Kongzi. Sumbangan Kongzi semasa beliau menjadi guru adalah beliau merupakan orang pertama dalam sejarah Cina yang mengajar jumlah pelajar yang ramai iaitu 7,000 orang dan daripada 7,000 orang tersebut terdapat 10 orang yang menjadi pemikir dan sarjana yang terkenal pada zaman tersebut. Okeylah, sumbangan beliau dalam pendidikan pula ialah membuka peluang pelajar. Pada masa tersebut, masyarakat Cina sangat menjunjung tinggi pendidikan. Oleh sebab itu, Kongzi mencadangkan agar membuka peluang belajar bagi membolehkan semua orang untuk menikmati hak sama rata dalam pendidikan, di mana pendidikan pada masa tersebut terbuka kepada orang awam
dan kanak-kanak daripada keluarga yang miskin juga boleh menerima pendidikan. Seterusnya, beliau mengasaskan 4 ciri utama dalam belajar di mana banyak mendengar, banyak melihat, banyak bertanya dan juga banyak mengenal pasti. Yang ketiga pula ialah menekankan sifat jujur dalam belajar. Beliau pernah berkata iaitu ketahui, katakan ketahui, tidak ketahui, katakan tidak ketahui. Itu adalah ilmu pengetahuan. Okey, di sini kita boleh faham Kongzi berpendapat bahawa jika kita tidak faham apa yang guru kita mengajar, kita seharusnya perlulah banyak bertanya kerana bagi kita sendiri malu bertanya sesat jalan, kan? Okey, yang terakhir sekali adalah adat belajar. Adat belajar ni Kongzi berpendapat bahawa pada masa tersebut guru merupakan orang yang paling banyak berjasa kerana guru adalah orang yang menyampaikan ilmu. Jadi, beliau berkata, menghormati guru tidak kisah beliau miskin ataupun kaya. Dan satu lagi ayat beliau yang saya paling terkesan adalah satu hari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Jika kita dapat lihat pada masa kini, guru-guru kita yang mengajar kita pada zaman sekolah rendah, sekolah menengah dan sekarang kita di universiti. Dan pada masa inilah kita akan mengingati momen-momen kenangan terindah kita bila mana guru tersebut mengajar kita. Okey, itulah yang dimaksudkan oleh Kongzi apabila dia mengatakan satu hari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Jasa-jasa guru yang mengajar kita pada masa tersebut akan kita kenal selalu seperti seorang ayah dan juga seorang ibu yang mengajar kita. Okey, di sini saya lampirkan 4 buah buku ataupun karya yang diilhamkan daripada Confucius ataupun Kongzi. Buku yang pertama adalah Confucius Says, yang kedua adalah The Analects of Confucius, yang ketiga adalah Saying of Confucius Large Print. Yang keempat dan terakhir adalah The Ethics of Confucius. Okey, sepanjang saya membentangkan, saya harap anda faham apa yang saya dan rakan-rakan saya sampaikan, dan jika tidak faham bolehlah menanyakan apa yang anda terlintas untuk menanyakan soalan. Baiklah, itu saja daripada saya dan rakan-rakan. Saya harapkan anda semua faham dan menghayati apa yang kami sampaikan sepanjang pembentangan kami, kerana kami hanya ingin menyampaikan dan memberikan satu ilmu baru dan juga satu pengetahuan baru di mana menerusi tokoh-tokoh daripada tamadun-tamadun ini, kita dapat yang baik kita ambil, yang buruk kita jangan ambil. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.